Mana pergi tu ni? Tu. Oh, rumah. Inilah rumah Raja Abdullah atau Abu Muhammad Adnan yang cucu Raja Ali Haji yang sangat produktif menulis. Yang tadi dia punya ilmu ulumul aklam, dia seorang hakim, kemudian ulama gitu. Ini rumahnya. Rumah ini pernah terbakar. Terbakar dan kemudian terbakar banyak juga karya-karya yang ikut terbakar pada masa itu. Tapi ni tak dirawat, tinggal terus. Tinggal terus karena di Indonesia ada undang-undang lah yang mengatur soal namanya cagar budaya. Cagar budaya itu tinggalan lama. Tinggalan lama itu tak boleh dirubah, tak boleh dipindahkan, tak boleh apa. Itu jadi agak sulit kita nak apa kan, kita nak bangun, nak baik pulih, ada undang-undang yang melarangnya. Takut dia merubah itu seperti itulah. Jadi dibiarkan seperti ini, mana yang boleh kita sogang dia nak roboh kita sogang lah apa. Ini sumur lama, termasuk sumur lama. Tapi dah tak, air dah tak dirawat lagi, dah tak dipakai lagi. Dulu ada dipakai, orang tak dipakai lagi. Kalau dipakai dia dibersihkan di bilik air. Ini apa? Kamar mandi masih ada, itu masih ada apa bekas. Saya paling berminat ni apa? Tandas. Tandas ya? Sistem tandas. Oh, tandas nanti dekat itu? Ni apa? Yang atas ni. Ni tandas kan? Ya, ya. Okey. Sistem tandas. Orang Melayu sangat apa? Sangat hebat injenis. Jadi Ustaz ada yang saya ceritakan tentang patung tu. Patung dia kan seorang artis juga. Dia pandai melukis, dia pandai mengukir. Jadi memahat, dia membuat patung. Ada patung dua besar di sini. Itulah yang saya cakap tu. Patung itu setelah almarhum meninggal itu, patung itu menakutkan bagi penduduk sekitar kan. Kemudian dibuang ke laut oleh orang-orang. Di sinilah patung tu. Dia mana letak di luar rumah Di depan. Oh, dia letak gitu. Itu apa? Singa. Patung manusia. Bentuk manusia. Kayu kan? Kayu. Jadi satu pihak orang menganggap dia ini satu tokoh yang kontroversial. Ya. Dia Buat ulama, patung kan. dia buat patung, dia buat apa? Ilmu seksual tentang itu dia tulis. Dia macam ulama yang apa, liberal gitu. Liberal sikit lah. Agak open gitu. Tapi dia seorang yang mempunyai selera yang tinggi lah. Tengok rumah dia kan macam gaya Eropah. Moden. Lama di Perancis. Kemudian dia lama di Perancis, kemudian di Mesir juga dia lama. Timur Tengah. Jadi karya-karyanya di antaranya adalah saduran dari cerita-cerita Persia. Jadi cerita Persia misalnya ada Sahinsah, Alisar. Itu cerita-cerita Persia yang ada kawan saya ahli sastra Persia. Dia bilang cerita yang ditulis Raja Abdullah ini di Persia sendiri sudah tidak ada ceritanya, tapi jejaknya ada di sini. Seperti 1001 malam lah dia apa seperti itu. Banyak karya-karya Laila, Alfu Laila wa Laila. Nanti ke Persia, Iran. Ke Iran ya. Batu-batu tu buat sendiri lah tu, kan bentuk sendiri. Buat sendiri. Sini ada pabrik bata dulu di Batam. Di Batam ada Batam Brick. Dia macam bengkok-bengkok tak sama tu. Kemudian dibawa ke sini, bawa ke Singapura, bawa ke apa? Milik apa pembesar kerajaan. Batam Brick. CEO. Ini ada ruangan. Ini ada gambar.
Mana ni ke sini? Kita bawa mandi. Yang sana tadi tu kolam mandi dia. Ni begitu ni. Minum air ni. Elok ni. Sedap dia mandi dia. Jadi dulu orang-orang kurang mampu, budak-budak kurang mampu tu ditampung di sini, disekolahkan dia aja itu. Tapi sekarang dah tutup lah yayasannya. Kurun-kurun ke? Tak, ini baru baru tahun-tahun 90-an. Ni makam Raja Jaafar. Sejarah juga. Ya? Jadi mana sejarah. Ini taklah, tidak. Nanti nak dirobohkan, apa yang nak dibuat lagi? Tanah ni kan tanah wakaf masjid. Wakaf masjid. Tanah wakaf. Wakaf masjid di bawah apa masjid? Aturan masjid. Di sini paling banyak perigi. Di mana-mana ada perigi. Perigi yang lama, perigi baru. Karena kalau kita gali tanah, kita gali 3 meter saya sudah dapat. Ni air bulu bersih. kuning Ni bulu kuning. Bulu kuning. Siapa yang nak bulu kuning? Saya. Nak bawa barang tu? Ni tanah siapa, Pak? Ini tanah ada orang punya lah. Tapi buluh ini boleh diminta diambil. Saya nak bawa dah. Bawa parang besok kita ambil ke sini pagi. Atau sore petang. Nanti kita sore bawa. lah. Okey, sore nanti kita ke sini. Kita bawa parang, saya bawa parang dari situ kita gali. Boleh Bobat. Obat. Bulu kuning ni di antara Kiai Taifur di belah Jawa, antara amalan dia dan terkait dengan bulu kuning. Dia melawan musuh-musuh apa dia dan pernah satu ketika samsing-samsing banyak kumpul untuk nak apakan ni dia punya pesantren dia. Dengan amalan dan juga bulu kuning ni di antaranya yang tu. Sebab ada amalan dia. Di makam Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau ke-6 dan anaknya Raja Ali Ibni Raja Jaafar yang di Pertuan Muda Riau ke-8. Raja Jaafar ni dia anak Raja Haji Fisabilillah yang kemudian memindahkan kedudukannya dari Kelang, Selangor ke Pulau Penyengat dan membangun Pulau Penyengat menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Itu. Dia adalah orang yang ikut berperang ke Teluk Ketapang. Dia masih muda lagi dan dia menyaksikan bagaimana ayahandanya syahid pada perang melawan Belanda pada abad ke-18, 1784. Sebelum dia menjadi yang di Pertuan Muda, dia adalah seorang pengusaha yang berkedudukan di Kelang. Dia membuka satu kawasan di antara Sungai Gombak dan Sungai Kelang, kawasan yang diberi kuasa oleh Sultan Ibrahim kepada Raja Jaafar. Kawasan itu yang kemudian berkembang menjadi kota Kuala Lumpur. Jadi termasuk orang-orang awal. Ya, itu termasuk orang awal, tokoh-tokoh awal yang membuka Kuala Lumpur. Tapi pada masa pemerintahannya, dia menjadi yang Tuan Muda, ada masa yang sulit. Kerana pada masa itu dua kuasa Eropah, Inggeris dan Belanda mulai memainkan peranan mencari satu kawasan kolonial baru kan. Dia berada di tengah-tengah itu. Dan pada masa pemerintahannya terjadi Traktat London, Treaty of London. Perjanjian antara Inggeris dan Belanda yang isi perjanjian itu membelah keutuhan Kerajaan Riau, Johor Riau itu. Singapura, Johor, Pahang di bawah kuasa Inggeris, sedangkan Riau, Lingga termasuk Pulau Tujuh di bawah pengaruh Belanda. Itulah mulai terpisahnya, berpecahnya Riau dengan beberapa kawasan di Semenanjung Melayu termasuk Singapura sampai hari ini. Johor, Singapura di bawah kuasa Temenggung, kemudian Pahang di bawah kuasa bendahara yang kemudian mereka mentahbiskan dirinya sebagai Sultan Johor modern dan Sultan Pahang. Itu jejak Pak. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur padamu ya Allah.
Engkaulah Raja langit dan bumi yang menurunkan raja-raja di atas muka bumi sebagai tanda kekuasaan-Mu, ya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ibu ayah kami, datuk kami, guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah dan ampunkan raja-raja kami, khususnya Raja Ja'far dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkan di kalangan kami orang yang semangat juang dan jihad. Bagaimana pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Raja Ja'far yang telah bersama-sama dengan ayah andanya berkorban untuk negara ini, untuk tanah Melayu ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Kalau macam ni, biasa dia meninggal sekali ke ataupun Tidak, masa yang biasa. masa yang Masa yang biasa jauh. Jadi belum dia wafat. Bangunan ini sudah ada. Dia wafat sekitar 1832. 1832. Tapi diperkirakan sudah ada. Tapi dulu dalam sini mungkin surau atau masjid kecil. Setelah itu baru dirubah menjadi apa? Jadi ada mihrab kan? Itu berubah menjadi itu, jadi makam. Yang membentuk masjid sana di mana? Ya. Kan bentuk tu dengan kubahnya. Kubahnya. Betul tak? Masjid. kan. Tu dia kata pergi-pergi, oh mana buat. Rupanya memang dulu memang dimakam dalam masjid dalam surau kan. Jadi macam apa tu? Bisa jadi dulu ini tertutup lah gitu kan. Jadi ada yang kadang-kadang orang berwasiat dia minta dimakamkan tidak biar apa langsung ditimpa hujan, tidak beratap, ada juga yang begitu. Tapi kalau dari desainnya mungkin memang betul terbuka. Terbuka ya asal ya. Asas kiri kanan ada kubah, ini buncu macam ni. Ruang tepi ni yang mungkin ruang solat. Ya. Ini saja. Udara. Untuk pengendaraan. Jadi sejuk. Yalah surau kan dulu. Betul, dulu kalau ada mihrab tu memang betul. Teknologi ya. Raja Ali, bukan tu Raja Ali yang Ketua Pemuda Riau yang ke-8. Kan ambil atas itu ya kan. Dulu kita pandang sampai atas kan. Mana jalan semua kita pergi, Ustaz? Ini kita naik atas dia. Masuk dalam belakang. Ni masih istana tadi ya. Ni depan, ni tepi. Petang terakhir kita di Pulau Penyengat. Nak pusing kan? Kita nak naik ke Bukit Kursi, Kursi. Bukit Pertahanan Tak pergi. Raja Haji Fisabilillah dengan Bala Tentera Islam Mujahidin mempertahankan bumi tanah Melayu Riau berlawan dengan Belanda. Nama apa? Kita tengok ke atas. Bid'ah. Ni. Rukun warga Kampung Bulang.
confirm orang tu hari ni kasi nak katakan pagi lagi lebih baik. Dia buat cantik. Tu jalan Bukit Kerusi. Tutup dah ni. Makam yang tuan yang diam pada yang dimuliakan. Oh, tak ada orang ni duduk sini. Allahumma sholli wa sallim ala habibik Mustafa. Assalamualaikum. Kursi ya? Jangan samping tempoh. Okey. Baik-baik, terima kasih. Kita ke rumah bedil peluru meriam. Ini simpanan, tempat simpan peluru bedil lah, rumah meriam ni. Kita tengok sekejap. Namanya Gedung Mesiu. Ambil gambar sikit Mesiu ni. Okey. Masuk dalam ni. Gedung Mesiu ni dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni dalam ni semua tempat simpanan senjata dan juga peluru-peluru meriam. Penuh untuk digunakan melawan penjajah Belanda. Okay, kita nak naik ke kerusi. Masih lagi. Sekarang ni kita di komplek makam Raja Abdul Rahman yang dia Tuan Muda Riau ke-7. Allah. Kalau nak ke kursi mana daripada makam Raja Abdul Rahman ni, tepi dia ni kita menyusur tepi ni. Kita akan belok ke kanan. Di atas sana angin, di atas sana tu sedap. Ini bukit menjadi kubur pertahanan kepada Raja Haji Fizillah dan bala tentera Panglima perang tanah Melayu mempertahankan Riau daripada Belanda. Dan sebelah saja daripada makam Raja Abdul Rahman, Raja Muda. Kena tangga ni. Baru lah. Inilah dinamakan Bukit Kerusi, menjadi benteng tahanan di Pulau Penyengat ini. Kita nak sampai ke puncak. Kita nak sampai ke puncak Bukit Kerusi. Dan kalau kita tengok ni kaedah bila benteng tahanan di atas bukit ni sama saja macam ada di Malaysia juga. Di tanah Melayu ni caranya sama saja. Dia akan gali lubang, gali longkang besar lah. Dia benteng Bukit Kerusi. Ni abad 18. Ada meriam di setiap 4 penjuru. Kita tengok bawah ni, ni benteng pertahanan. Ni satu teknik lama dah ni, ratusan tahun. Teknik mempertahankan tanah Pulau Penyengat ni. Sana ada meriam 2 biji. Sini ada meriam 1 biji. Nampak dah meriam tu.
ke depan lagi. Kita tengok belah sana tu. Itu laut. Jadi maknanya pokok tak ada lah, dibersihkan pokok. Duduk atas ni. Maka melihatlah, memantau musuh-musuh Belanda tadi. Jadi di atas bukit ni Belanda datang masuk perairan, maka akan ditembak dengan meriam. Okey, sampai dah. Sini ada 2 meriam. Sebenarnya banyak meriam sini. 20 meriam. Jadi di sekeliling bukit ni digali lubang lah untuk kalau musuh naik, dia payah nak naik ke genting. Ustaz, kita silap masa kita ke Istana Damnah tu. Kita nak ke toko duit tu. Kita ada lalu sebuah makam Raja Muhammad Yusof Al-Ahmadi. Dia yang menghidupkan Pulau Penyengat jadi Pulau Zikir. Dan dia tu sejarah dia hebat. Tapi Allah tak perasan. Dan dia yang menubuhkan Kutub Khanah di sini. Dia beli buku-buku dari Timur Tengah sampai apa. Jadi satu rem untuk rujukan keilmuan lah. Yang di sebelah masjid tu. Sebelah masjid. Tapi dulu di dalam lemari yang dekat masjid kiri kanan tu, sekarang dah dipindahkan tu. Yang satu bangunan tu. Satu bangunan tu. Istana Damnah tu dia. Dia. Yang di sini ada Istana Mahdi nama dia, istana dia. Tapi di samping masjid tapi dah roboh lah. Dah roboh. Apa ni raja apa ni? Istana Mahdi. Istana Damnah kita nak ada flash tanda tu istana dia tu. Raja Muhammad Yusof Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Riau ke-10. Raja Muhammad Yusof Al-Ahmadi ibni Raja Ali, ibni Raja Jaafar, ibni Raja Haji Bisabilillah. Tengok muka dia pun memang janggut panjang. Alim orang dia. Alim. Jadi dia meninggal. Maknanya suruh pergi lagi tu. Ada catatan Ustaz, catatan dia meninggal. Jadi meninggal pas dia mengembuskan nafas tu keluar huruf di dada dia ni. Huruf. Tapi ada orang terjemahkan makna huruf itu secara sampai dia dimandikan huruf tu masih ada. Tak lama dah kubur baru hilang lagi. Di kulitnya lah, di kulitnya. Di dada dia ni. Di mana di kulit tu? Kulit tu. Masa zaman dia dikenali pulau ni Pulau Zikrullah kan. Pulau Penyengat ni pernah dikenali Pulau Zikrullah zaman dia lah. Dia ajar orang. Peringkat Ahmadiyah tadi tu lah. Peringkat Ahmadiyah tadi tu lah. Nak Ahmadiyah, nak Syabandiah dia banyak, dia pegang banyak. Makam dia dekat Istana Damnah tu, Istana Damnah tu. Orang sana bilang makam merah. Tapi kena makam makam merah tu. Itu dia. Saya dah nak pergi dah. Lepas tu kelang kabut semua ni. Inilah Ocu. Tak sempat dia kata. Saya dah kata saya nak berhenti makam merah tu. Hati ni kata nak pergi makam merah ni. Hari pertama nak pergi dah. Lepas tu tak sempat. Makam merah. Kita mana tahu kita siapa di situ. Saya tak ikut situ. Kalau saya ikut saya suruh makam merah tu sebab warna merah lah. Warna merah kerana catnya painnya merah. Kalau disebut makam Raja Ahmad tadi. Dia sebut dia makam merah. Tapi dia sendiri suruh cepat. Kita tak sempat ni, kita buru-buru. Kita banyak lagi nak pergi ni dia kata. Itulah kan maknanya isteri dia yang dekat makam Raja Haji Bisabilillah kan. Sebelah kanan tu. Sebelah kanan tu. Isteri dia Tengku Umbung Fatimah. Tengku Umbung Fatimah itu kita itu isteri kepada Sultan Raja Muhammad Yusof. Soleh dia. Tengok gambar tu, jambang dia panjang. Janggut panjang kan. Ni ahli zikir ni. Oh, ya betul. Itu yang dikata pertukaran Melayu Bugis Melayu tu. Melanggar sumpah setia Melayu Bugis. Betul tak boleh kahwin? Bukan tak boleh kahwin. Dia dalam keadaan genting waktu itu, Sultan Mahmud Muzaffar Shah dimakzulkan, digantikan Sultan Sulaiman II. Sultan Sulaiman II meninggal, wafat, dia tak ada anak laki-laki yang kuat untuk menjadi anaknya perempuan. Jadi kemudian ada 2 tahun jabatan sultan itu dipegang oleh Tuan Muda. Kemudian Tuan Muda mengangkat anaknya jadi sultan karena isterinya adalah anak sultan. Ini yang dimakan cengih tu semua tu. Dia makan cengih ni. Bukit Cening. Bukit Cengkih. Bukit Cengkih. Ya. Alah, kena datang lagi dah. Melompat tu. Lingga tu sebenarnya lebih banyak lagi. Lebih banyak dan itu lebih terawat lagi, lebih original lagi dari segi bahasa Bahasa kan slangnya kan memang asal. Macam kami tu masih main di Daik, yang tempat-tempat lain tu mungkin banyak lagi. Masih ada. Nanti pergi sekali lah. Pergi sekali lagi. Atau waktu ni saya ikut sana nanti. Boleh insya-Allah. Boleh lagi. Boleh insya-Allah. Sini pun
kan belum juga pernah berziarah ke Bukit Batu, tempat Wan Mpok, Wan Malini, Belum. ke Sultan Ahmad. Dia Pinang. Kemudian itu kan juga rangkaian sejarah panjang yang punya kaitan erat kan, itu kan yang harus kita juga pergi. Yang Parameswara tu, nenek moyang Parameswara tu. Itu mesti kita pergi juga nanti. Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Tapi naik mobil lah, kita naik mobil sewa itu. Tak 1 jam aja, 1 jam dah sampai. Itu ada makam panjang dekat namanya Pulau Pengujan. Dari makam itu, dari satu nisan ke nisan lain itu 15 meter. Ush, 15 meter. 15 meter. Itu diperkirakan makam pahlawan-pahlawan Melayu Bintan, orang-orang Melaka yang dulu ketika dia mempertahankan Bintan, waktu itu Sultan Mahmud Melaka di Bintan waktu serangan Pedro Mascarenhas 1526 dia mengalahkan Bintan. Itu kubur panglima-panglima yang mati dalam perang itu kemudian dikuburkan dalam satu liang, kubur massal. Oh, yang panjang tu. Di antaranya ada Sri Udani. Sri Udani. Situ makamnya. Situ. Dalam Sulalatul Salatin memang Sri dia Udani. yang bawa meriam lawan Sri dengan Udani Portugis atau tu. Sri Udana Sri Udani. Oh, situ makamnya. Oh, nama biasa tengok di Sulalatul tapi tak tahu makam di sini. Dia dimakamkan Maknanya satu itu liang. batu nisan Aceh tu. Selalu zaman-zaman tu batu nisan Aceh selalunya. Aceh, tapi makamnya panjang. Jadi kubur massal. Ada sekitar puluhan orang yang itu. Jadi ketika perang dalam waktu hujan lebat, kemudian teduh ada satu kapal tersadai. Di situ orang sudah pada mati, sudah. Dia lain kali sekali lagi tu, kita kena bawa Tufat Nafis dengan Sulalatul Salatin kita bawa sekali. Mana sumber dia kan? Ini tokoh dia. Cerita dia ni. Sebab dalam tu Sultan Ahmad nanti kita ke Hang Nadim, Laksamana Hang Nadim ada makamnya di sini. Di sini juga? Di sini namanya Busong. Jadi tak jauh dari Gunung Bintan tu, kaki Gunung Bintan pergi sikit itu agak dekat sungai pantai itu ada Hang Nadim. Makam Hang Nadim. Ni makam yang ni apa tu Laksamana Bintan yang bunuh Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Megat Sirama. Megat Sirama makamnya ada di Kota Tinggi. Tapi orang Bintan bilang makamnya ada di sini juga. Yang Kota Tinggi saya dah pergi dah. Tapi kan dia kena sumpah tak boleh tak boleh ke Kota Tinggi. Mustahil makam di Kota Tinggi kan. Orang Bintan percaya ada satu makamnya, makam Laksamana Bintan. Tapi Laksamana Bintan ni kan ramai, itu jabatan. Bukan satu, ada Raja Andak waktu zaman Wan Sri Beni itu kan, Laksamana Bintan, kemudian ada Megat Sri Rama, termasuk Laksamana Abdul Jamil kan disebut Laksamana Bintan apa itu. Tapi yang masyhurnya tu Megat Sri Rama. Yang makam di Bukit Kota Tinggi saya dah pergi. Saya nak tengok makam yang di Bintan dari mana. Nanti lain masa nanti saya tunjuk. Dengan Bintan jauh lagi. Bintan. 1 jam. 1 jam. Satu Pinang. Pulau Bintan tu. Dari Tanjung Pinang tu. Yang semalam kita pergi, depan lagi. Naik mobil 1 jam aja. Kalau tak silap nama dalam Sulalatul Salatin tu makamnya banyak di sini. Tokoh di sini. Kerana gini, kerana Sultan Mahmud kan berundur ke Bintan dulu. Ke Bintan dulu. Bintan lama di Bintan di Kota Kara, Opak Kara, Tebing Tinggi itu kan nama-nama dalam Sulalatul Salatin tu kan. Setelah kemudian dia diserang oleh Portugis 1526, dia pindah ke Kampar dan meninggal di Kampar. Setelah itu baru Sultan Alauddin menubuhkan Johor kan. Tetapi Bintan menjadi pengikut-pengikut yang tidak ikut ke Kampar. Ke Kampar. Kemudian ada di Bintan. Ada yang meninggal di Bintan, ada yang kemudian menetap di Bintan termasuk Hang Nadim dan sebagainya itu kan. Banyak nama-nama itu. Berkaitan dengan sejarah kita. Kampar ni di mana Kampar? Kampar Sumatera. Sumatera di dekat Pekanbaru sana. Makam Sultan Mahmud, Sultan Melaka Tahir dekat tu. Saya dah pergi dah jauh tu. Sultan Mahmud 4 Mahmud pertama. Oh, pertama. Yang Tun Fatimah situ juga. Atau mana situ juga. Tapi batu nisan dia tunggal ke? Tunggal ya? Yang Sultan Mahmud tu. Sultan Mahmud. Dia kena naik bot tu. Lalu sungai Kampar Tua nama tempat Kampar Tua. Itu pun best pergi tu. Sebelum dia pindah ke Kampar, dia di Bintan dulu. Lama di Bintan, berapa tahun lah di Bintan. Dia menyusul sungai Kampar 2 minggu lah. Ini Kampar Sumatera best. Masih kampung alami lah. Naik bot, susul sungai Kampar tu. Dia seberang sungai tempat makam Sultan Mahmud yang Tahir tu, dia ada sebuah masjid lama tu, masjid Air Tiris namanya. Itu masjid tu, itu ulama yang buat masjid tu dia ada kisah pelik lah, karomah. Belanda bakar masjid tu, tidak terbakar. Sampai sekarang ada. Masjid tu unik. Di sini ada nama tempat dia Kuda Pasir.
situ ada makam Daeng Kemboja. Sebelah makam Daeng Daeng Kemboja, Kemboja, Daeng Kemboja tu ada perigi. Perigi kalau air pasang, air utara macam ini, air laut tutup tu. Nanti air apa? Dia kita rasa tak asin. Ada sini. Di ni lah di Tanjung Pinang lah. Tanjung Pinang dia tu. Tanjung Nama Pinang. tempatnya Kuda Pasir. Banyak tu Kita Banyak. kita lesangkan Tanjung Pinang dulu lah. Makam ini apa? Tengku Tengah. Tahu tak tuan? Tengku Tengah adik-beradik Tengku Manda isteri. Oh, isteri. ada anak Sultan Abdul Jalil lah ni. Abdul Jalil lah. Dia ada juga di sini. Mak Di- Raja Haji Fisabilillah. Bukan mak. Dia ada Tengku Mandak tu kan mak Mak Raja Haji dia. Tapi ini kakak dia Tengku Kakak dia, Tengah. mak saudara lah. Mak dia. saudara Itu Raja Haji ada. Fisabilillah. Makam ini Temenggung Abdul Jamal di Batam, di Pulau Bulang. Ha. Itu ada di situ. Temenggung Abdul Jamal yang kemudian anak cucu dia jadi Sultan Johor sekarang kan. Ya. Jamal. Oh, ya banyak tu. Banyak sini. Tu dia kata nak pergi tu bawa tu. Kita buka kan. Kisah ni. Kisah. Mana dia punya tempat Rakam dia. dulu, baca. Okey, Tempat jom. dia di mana, tempat perang dia. Pulau Pengujan yang apa? Yang ada makam panjang Sri Undani tadi tu. Ha. Itu tempatnya cantik betul. Cantik, pemandangannya indah. Raja Ali Haji, beberapa karya dia tidak tulis di penyengat di pulau tu. Karena ada masanya dia mengasingkan diri dari keramaian, dari pusat kerajaan. Dia berternak lembu di sana, mengajarkan budak-budak ngaji. Raja Ali. Itu Raja Ali Haji. Dia menulis. Beberapa tulisannya dia buat di Pulau Pengujan tu namanya. Pulau Punyan di sana juga Di lah. sini di Bintang. Sudah ada jambatan lah tu. Ada jambatan. Pakai mobil aja kita dah boleh pakai mobil. Senang ada senang. jambatan. Tu Nafiz Ustaz ambil gambar. Oh ni. Tak, baca. Kita ambil gambar. Nanti kita baca. Lepas tu Baca buat dengan tempat cari. Saya satu buku. Ya, gambar sini jalannya. Ya, cerita sejarah. Boleh nanti di mana spotnya kan, boleh penjelasan ini kaitannya dengan apa sejarahnya, tokohnya siapa gitu kan. Supaya orang jelas kan cerita gini kan, yang belum baca belum tahu kan ini apa cerita ni. Tapi kalau ustaz dah baca, ustaz dah itu faham lah. Dah hafal Dah hafal. Lepas tu buat video pula. Oh kata memang ni lah. Orang nak pergi ziarah sini beri buku. Dia tempat Nafis. Okay, jom kita ambil gambar. Tak kita gambar. Thank you.